Didik TV KPM. Terima kasih kerana terus kekal bersama kami tentunya dalam sukses SPM 2022 dengan mata pelajaran kita iaitu Lanskap dan Seri bersama dengan Cikgu Ramzi di studio pada hari ini. Jadi untuk segmen kali ini Cikgu, apa pula diskusi kita? Silakan. Kita akan bincangkan berkaitan dengan mengurus sisa pepejal di kawasan Lanskap. Baik, jom kita mulakan. Okey, baiklah. Okey, sebelum kita teruskan berkaitan dengan topik sisa pepejal, kita kenalah faham apa itu sisa pepejal. Sisa pepejal, bahasa mudahnya sampah. Apa yang kita tak nak, kita guna pakai balik, itu adalah sisa pepejal. Kalau ini adalah huraian yang panjang lah. Okey. Dan seterusnya kita akan teruskan. Sisa pepejal terbahagi kepada 8 yang sering kali yang terdapat di sekeliling kita. Yang pertama adalah sisa pepejal isi rumah, iaitu sampah yang hasil daripada rumah, itu adalah sisa pepejal rumah lah. Sisa pepejal khas, yang mana sisa pepejal yang yang berbahaya, contohnya daripada hospital, contoh di macam barang jarum-jarum suntikan tu, itu adalah sisa pepejal khas. Dan sisa pepejal import, seringkalinya kalau kita lihat di media sosial ada juga yang menyatakan Malaysia mengimport plastik atau sampah daripada luar negara. Itu adalah sisa pepejal khas import. Dan seterusnya sisa pepejal awam, yang mana sisa pepejal awam ni diurus oleh majlis tempatan. Contohnya tong, kalau kita tengok ada satu ruang, itu adalah tempat masuk sampah-sampah yang diambil oleh lori majlis daerah. Itu adalah sisa pepejal awam. Seterusnya sisa pepejal perindustrian, yang mana yang dihasilkan daripada kilang-kilang. Apa jua sekalipun, sisa pepejal yang dihasil daripada kilang yang tak nak tu, itu adalah sisa pepejal perindustrian. Dan sisa pepejal komersial. Komersial bermakna di sini sisa pepejal yang dihasilkan antara contohnya daripada hotel-hotel. Apa yang hotel buang, itu adalah sisa pepejal. Contohnya kalau hotel dia nak lupus, ada barang-barang yang rosak, dia akan buang dalam satu tempat, itu adalah sisa pepejal komersial. Seterusnya, sisa pepejal keinstitusian, bermakna daripada mana-mana institusi pendidikan atau sekolah atau mana-mana pejabat, rumah ibadat, itu adalah sisa pepejal keinstitusian. Contohnya kertaslah kalau daripada sekolah. Okey. Seterusnya adalah sisa pepejal pembinaan. Kalau ada pembinaan, contohnya batu atau yang diketuk semua tu, yang diroboh, dibuang, itu adalah sisa pepejal pembinaan. Okey, jadi ada 8 jenis sisa pepejal yang kita pelajari lah. Okey, seterusnya adalah komponen pengurusan sisa pepejal. Komponen pengurusan sisa pepejal ada 6. Yang pertama adalah pencanaan, pengasingan dan penyimpanan. Yang ketiga adalah kutipan dan pengangkutan. Yang keempat adalah perpindahan dan rawatan. Yang kelima adalah pemerolehan semula bahan dan tenaga. Dan yang terakhir adalah pelupusan akhir. Okey, ini adalah soalan contoh bagi bahagian B. Okey, soalan contoh kalau kita lihat di sini, markah keseluruhan adalah 10 markah. Okey, 2 markah bagi soalan A, 6 markah bagi soalan B dan 1 markah bagi soalan C. Okey. Apa yang soalan anda adalah rajah di bawah merupakan contoh sisa pepejal di kawasan Lanskap. Maksud dia kalau kita masuk taman permainan, kita sering kali nampak botol, tayar. Macam yang benda-benda yang dibuang oleh pengguna. Okey, jadi berdasarkan rajah, hasilkan satu lakaran bekas tanaman yang boleh anda hasilkan daripada bahan sisa pepejal tersebut. Okey. Cikgu nak kamu tunjuk contoh lakaran yang telah kamu lakarkan. Boleh tak? Masing-masing pelajar, semua murid-murid tunjuk lakaran yang telah dibuat. Kita lihat dulu hasil lakaran murid-murid cikgu. Okey, itu lakarannya. Ada tajuk, ada label. Ada warna-warna lah. Wah. Okey. Okey, Alisa. Wah, ada tajuk, ada label, ada lakaran yang cantik. Okey, tahniah. Anda berempat berjaya mendapat 3 markah di situ. 2 markah.
2 markah cikgu. Cikgu, Irfan pun sebenarnya ada buat juga lakaran. Okey. Sambil-sambil tu Irfan buat kat sini cikgu. Jadi dah siap. Irfan tunjuk dekat cikgu boleh? Ya boleh. Okey, ini lakarannya. Jadi Irfan tanya cikgu, macam mana Irfan nak tentukan markah bagi lakaran yang Irfan siapkan ni? Okey, lakaran yang Irfan buat adalah daripada bahan sisa pepejal. Betul. Okey. Ada satu lakaran, ada label. Okey, Irfan dah layak dapat 2 markah di situ. 2 markah? Ya. Okey, sebab dah ada label dan juga menggunakan sisa pepejal cikgu. Ya, betul. Baik, terima kasih cikgu. Okey, seterusnya kita lihat dari segi huraikan langkah kerja menghasilkan bekas tanaman tersebut. Okey, ada tak murid-murid yang nak cuba? Ceritakan langkah Okey, kerja. ceritakan langkah. Silakan. Siapa nak mulakan? Haris? Boleh Haris? Okey. Dia dah angguk dah tu. Okey, boleh cikgu. Silakan Haris. Okey, Haris. Menyediakan alatan dan bahan, memakai pakaian keselamatan, membuat lakaran bekas, membersihkan dan mengeringkan bekas, Okey. mengukur dan menanda bekas, memotong dan membentuk bekas. Okey, betul. Tahniah. Haris. Betul lah cikgu langkah-langkah tu? Dan seterusnya, ya betul. Tepat sekali. Tepat sekali. Alhamdulillah. Baik. Okey, seterusnya soalan C. Agak-agak apa tumbuhan yang sesuai ditanam dalam bekas yang telah anda hasilkan? Tanaman yang berjurai lah. Ada yang nak cuba? Saya cikgu. Ya, silakan. Bunga ros Jepun, Bunga ros Jepun boleh? Bunga ros Jepun, okey. bunga petunia, Boleh? sirih gading. Boleh. Dan ada juga yang menyatakan morning glory atau bunga seri pagi pun boleh ya. Boleh juga cikgu. Asalkan bunga tanaman hiasan tersebut adalah yang berjurai. Okey, seterusnya adalah kita di bahagian terakhir adalah kesimpulan. Silakan cikgu. Okey, kesimpulannya hari ini kita telah mempelajari 3 topik, subtopik iaitu penyelenggaraan lanskap kejo, penyelenggaraan lanskap lembut dan mengurus sisa pepejal di kawasan lanskap. Okey. Dalam topik ini ada subtopik yang perlu kita tekankan, antaranya aktiviti penyelenggaraan lanskap kejo, tujuan dia, kenal pasti kerosakan lanskap kejo. Bagi lanskap lembut pula adalah kenal pasti tanaman yang perlu kita buat penyelenggaraan. Dan yang terakhir adalah mengurus sisa pepejal. Kita kena tahu jenis sisa pepejal, komponen pengurusan sisa pepejal dan kita kena tahulah langkah-langkah kerja mengurus sisa pepejal. Dari segi kalau kita kena buat tugasan, macam mana kita nak buat basuh tanaman gantung. Macam mana langkah kerja tersebut. Kita kena ingatlah. Okey. Itu saja daripada saya. Baik cikgu, terima kasih banyak-banyak Cikgu Ramzi kerana sudi bersama kami berkongsi ilmu mengenai mata pelajaran lanskap dan nursery. Dan pentingnya mata pelajaran ini adalah supaya kita dapat melestarikan alam sekitar kita bersama-sama dengan cikgu. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi. Saya Irfan Syahmi. Assalamualaikum.